Okey. Saya tahu ada YouTuber yang 2 jam dia duduk diam, Ustaz. Dapat raih 2.5 juta, Ustaz. Itulah tu. Apa kata kita diam untuk 10 minit, Ustaz? Tak boleh sebab kita bukannya berada dalam rancangan diam terbang. Kita dalam rancangan sembang terbang. So kita kena sembang lagi dah. Kena sembang. Sembang terbang bukan sekadar buka hang sempoi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda di luar sana yang sedang menonton live, topik kita dah lama tak sembang terbang, Ustaz. Kita terbang je tak sembang. Tapi tak sembang. Dan kita tak jumpa pun tarikh-tarikh untuk menyembang. Jadi malam ni sebagai permulaan terbaru, azam baru, tahun baru hijrah, dengan topik kita pun berkenaan dengan tahun baru. Betul? Iaitu topik kita azam tahun baru COVID-19 macam lain ni bunyi. Tahun baru azam tertangguh. Come on lah. Takkan masih bagi alasan PKP lagi. Itulah pasal sampai sekarang azam tahun baru tak dapat achieve sebab PKP. Tak dapat achieve sebab MCO. Jadi kita tak boleh lagi dah nak guna, sebab lebih kurang tajuk kita ni, kenapa masih lagi nak bagi alasan PKP? Dengan tahap PKP ni bukan baru tiba-tiba hari ni. Bukannya baru semalam. Malahan dah beberapa bulan. So dah masa je kita sepatutnya bukannya baru nak move on, dah kena move on dah pun. Tapi untuk yang tak move on lagi tu macam mana, Ustaz? Itulah tu. Sebab saya jumpa ramai klien saya lepas PKP ni kan, saya waktu PKP pun saya call setengah klien saya. Customer saya yang berjaya, yang kategori berjaya ni, dia orang sangat positif tau. Dia kata, "Oh, ya betul lah PKP, tapi alhamdulillah bisnes masih berjalan." Alhamdulillah. So dia memang perkataan tu saya macam okey. And orang yang cakap macam ni memang betul-betul berjaya. Ada juga customer yang saya call, teruklah PKP, tak boleh lah, teruklah itu ni. Orang ni sekarang, Ustaz, minta maaf memang struggle. Inilah yang disebut-sebut sebagai orang yang bijak dengan orang yang tidak bijak. Iaitu orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah. Betul. Bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Ayat tu dia letak belakang bas. Letak belakang bas. Letak belakang bas. Mentang-mentang ada bas sekarang. Tak apa, saya booking pinjam yang pertama. Okay. Nanti kita sembang terbang daripada dalam bas. Menarik tu. Betul-betul terbang tu. Betul, terbang. Bergerak je. Okey. So kita akan kupaskan topik macam mana nak achieve azam tahun baru yang mana dah tertangguh. Sebab saya discover, Ustaz, kan, kebanyakan orang nak berubah, dia akan berubah ikut date, ikut time. Contohlah, aku nak berhenti rokok bila tarikh birthday aku. Aku nak buat sesuatu bila first Ramadan. Aku nak buat sesuatu. So dia akan pilih tarikh. Aku nak kahwin bila 88, 10 contoh-contohnya. Senyum tu macam lain macam kan. So aku nak tukar, aku nak azam baru. Bila azam baru, dia nak cari tarikh. So sekarang hampa tak payah cari tarikh, kita bagi tarikh bila 1 Muharram. So kalau nak ada azam baru yang dah tertangguh lama sebab PKP ke, yang selalu bagi alasan ni, hari ni lah, malam ni lah kena ubah pemikiran. Betul. Untuk paling tidak menuju ke arah. Contohnya bab nikah tadi. Kan? Bab nikah tadi, dia berazam nak nikah ni. Ada sambungan. Tetapi dia ada usaha tu. Dia dah mula keluar quotes, kalau biasa untuk berjaya, jom berjaya. Dia dah lain dah. Nak berkahwin itu mudah, tapi nak mencari yang soleh. Itu contoh usaha lah. Contoh usaha. Kata-kata yang berkaitan kan. Berkaitan. Okey. Jadi makna kata sebenarnya bila kita sebut tentang azam yang tertangguh ni, sebenarnya kadang-kadang dia bukan masalah azam itu tertangguh, tetapi sikap kita. Betul. Kita yang menangguhkan. Cuba kita ambil contoh peristiwa hijrah Nabi lah. Bila Allah perintahkan Nabi supaya berhijrah, Nabi tak ada kata besok-besok lah, bagi masa sikit lah, let dulu, kumpul power dulu, nak makan dulu ke. Tak ada. Betul. Terus Nabi buat. Yang tu sebabnya kita, kalau kita terfikir nak berjaya, aku nak ubah, terus ubah, jangan tunggu. Sebab kadang bab merokok tadi, aku ingat aku nak berhenti merokok birthday aku nanti. Birthday akan datang bila? Yelah baru semalam birthday kan. Jadi birthday yang akan datang tunggu tahun depan lah.
Jadi jangan macam tu. Makna tu adalah nampak sangat kita memang tak nak berubah. Jadi makna nak berubah masa tu sebab kita ambil pengajaran apa yang Nabi pesan. Nabi kata kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok. Sebab kita tak tahu ajal akan menjemput kita ni bila. Jadi bila rasa nak buat terus. Macam nak jadi jutawan, cepat. Macam tu. Macam Datuk Fadli. Dia dengar je saya betul-betul nak melabur. Okey Ustaz, borang ada Ustaz. Saya buat. Borang ada. Cuma tak sampai kat saya. Contoh kan. So Azam yang banyak kat luar sana tertangguh. Macam-macam bisnes nak. Ada orang bisnes selling, bisnes marketing, bisnes advertising, bisnes makanan sekalipun. Dikatakan saya tengok generally bisnes makanan menaik 60% waktu PKP. Tapi ada juga orang yang sembang bila makanan macam mana, tak boleh jual lah, susah lah, orang tak beli sebab apa? Musim PKP. Sedangkan generally 60% kenaikan. Tapi masih dia bagi excuse tak ada orang nak beli sebab musim PKP. So walaupun dia dah dalam bisnes yang dah nampak cantik dah pun, tapi sebab dia punya mindset dia, minda dia sangat negatif Ustaz. Dia macam Ustaz kata lah, sabotage. Dia sabotage diri sendiri. Jadi macam sabotage, maksud sabotage diri sendiri? Sabotage macam dia boleh berjaya tapi dia letak macam tak boleh lah PKP, tak boleh lah MCO, tak boleh lah. Sedangkan dia berada dalam bisnes yang memang cantik lah. PKP sebenarnya lagilah orang mencari makanan, lagilah orang mencari online. Contoh sebelum ni dia tak ada online. Bila PKP apa patut dia buat? Dia patut buat online. Tapi dia tak nak buat online. So of course dia tak ada sale. Contohlah saya bagi saya punya bisnes FGG Financial Genius Group. Memang PKP kami affected mula-mula. Tapi apa yang kami buat, kami adapt changes. Apa adapt changes? Bila dulu offline, sekarang kena buat online. Dulu tak ada Zoom, ada Zoom. Dulu tak ada Instagram, tak aktif Instagram. Dulu tak ada Facebook, ada Facebook aktif. Bla bla bla. Bila kita adapt changes, and alhamdulillah FGG kenaikan 200% di bulan April 2020 ni, waktu PKP tu boom, double the sales. So kami adapt changes. Satu tips untuk anda kalau nak berubah, nak ada azam anda yang telah tertangguh lama tu, kena adapt changes. Bila sebut adapt changes ni, saya boleh bagi analogi nak bagi faham. Selama ni kita ada dua bekas air. Di sebelah kiri, di sebelah kanan. Dua bekas air ni dia ada satu saluran yang menyalurkan air. Ni kita kata rezeki ni. Rezeki sampai ke sini. Tetapi isu dia bila berlaku PKP, saluran ni dah tak ada. Yang ada satu bekas yang penuh dengan air, melimpah-limpah ni rezeki Allah nak bagi ni. Tapi dekat bekas kita kosong. Maka bila sebut adapt, maka kita ambil satu sponge. Kita adapt dengan cara kita serap, kita perah masuk dekat bekas kita yang kosong tadi. Maknanya sesuaikan dengan keadaan yang berlaku. Sesuaikan dengan keadaan, betul. Tetapi masalah kita adalah dia ibarat macam seekor katak. Ada katak ni, dia ada satu kelebihan. Katak di Amazon. Katak yang kita biasa tengok dalam National Geographic Explorer tu, yang katak yang ada kala-kala yang hijau, kuning, merah tu kan. Dia boleh berubah-ubah ikut warna keliling dia. Dan bayangkan kalau dia pernah satu kajian dibuat, dia letakkan katak tu dalam satu periuk. Bila kita didihkan air itu mengelegak, katak tu akan cuba sesuaikan badan dia, mengembung, dia akan sesuaikan badan dengan suhunya. Yang dia tak tahu, sebab dia bukan kita lah, sebab dia binatang. Jadi dia ingat dia boleh sesuaikan. Bila panas dia sesuaikan, dia kembung, akhirnya meletup badan dia. Jadi itu yang bahayanya kalau bila kita sebut sesuaikan diri, jangan pula kita menyesuaikan diri dengan kesusahan kita tu. Tapi cuba kita adapt tadi, tapi bawa kepada keadaan yang lebih baik. Itu mustahab. Betul. Saya sangat setuju dengan adapt changes dengan keadaan yang betul. Contoh macam Ustaz kata tadi lah, waktu Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, semua ramai sahabat ikut Rasulullah. Salah satu sahabat yang sangat masyhur, Abdul Rahman bin Auf. So bila dia datang ke Madinah, orang offer harta dekat dia, orang offer wanita dekat dia untuk dikahwini and so on. Tapi apa dia buat? Dia adapt changes. Dia daripada orang kaya ni, tinggal harta semua dekat Mekah, datang Madinah. Macam inilah selasi pinggang lagi dah. Selasi pinggang. Dan juga Muhajirin dan Ansar bersatu dekat sana. Dia jumpa Sa'ad.
Saat offer dia tolak semua, dia kata di manakah pasar. Kan dia nak adapt changes. Walaupun aku dulu banyak duit ni. Orang banyak duit selalunya orang banyak duit kan, dia nak aku nak siapa ada berumah banglo, aku duduk dengan hang. Tapi dia tak tengok tu semua. Dia pergi dekat Madinah, dikenalkan dengan Sa'ad, dia terus tanya perkataan pertama adalah di manakah pasar. So nak kata adapt changes tu, ikut perkembangan semasa, ikut keadaan semasa punyalah hijrah tu membuatkan dia orang lagi maju tanpa ada apa-apa excuses. Bukannya PKP ke apa ke, tak ada bagi excuses. Walaupun keadaan macam challenge juga sebenarnya kalau ikutkan. Kalau kita fikir bila macam mana Rasulullah punya mujahadahnya datang daripada Mekah ke Madinah, tak ada kenderaan, tak ada makan yang cukup and so on kan. Jadi penyesuaian tu nampak kita tengok. Makna kalau kita dah tahu kekuatan kita, makna macam macam kita tengok bila mana sahabat dah rasa dia boleh dalam satu bidang. Kekuatan ni dekat situ, dia dah tahu strength dekat situ. Jadi dia akan teruskan dengan kekuatan itu, diperkembangkan lagi di Madinah. Ini tak kan kita cakap, dah tak boleh dah ni, habislah, kita buatlah benda lain. Jadi lepas tu tak boleh tu, buat benda lain. Sudah pada masa tu kita dah membuang masa yang terlalu banyak. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, dalam satu kisah seorang ahli falsafah, dia kata ketika dia kecil, dia kata aku nak ubah seluruh dunia. Tapi bila dia dah dewasa, dia tengok dunia ni besar sangat, susah, tak apalah, biarlah aku ubah negara aku. Tapi bila dia dah tua, dia tengok negara ni pun besar juga rupanya. Tak apalah, biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika dia dah berada di kamar kematian, dah nazak dah masa tu, barulah dia sedar, tak ada seorang pun ahli keluarga dia boleh ubah. Barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah bagusnya kalau aku ubah diri aku dulu. Mudah-mudahan dengan perubahan yang baik pada diri aku boleh mempengaruhi keluarga. Keluarga yang baik boleh mempengaruhi, mengubah kepada masyarakat, masyarakat mengubah negara, dan tak mustahil boleh mengubah seluruh dunia. Dengan satu syarat, ubah sikap dan diri kita. Jadi dalam semangat hijrah tahun baru ni, ubah sikap kita dulu daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. So last dia tak ubah apa? Itulah kalau dia tak ubah yang tadi tu, dah terlambat lah. Saya dengar kalau orang kata kalau lepas kahwin nak ubah channel pun tak boleh, betul tak? Boleh syarat. Kalau macam Datuk Sri Mahdi tak ada masalah lah, TV banyak. Padahal seorang satu TV, tapi kemesraan tu dia akan tonton sama-sama. Macam tu. Tak ada experience. Tak ada experience. Tak apa lah. So salah satu tips lah saya nak beritahu. Untuk capai azam anda semua, yang penting anda kena cinta apa yang anda lakukan. Anda kena suka apa lakukan. Kebanyakan orang buat bisnes ke ataupun join apa-apa bisnes ke, dia buat sebab kawan aku buat, aku pernah buat. Aku tengok neighbor aku buat, aku pernah buat. So dia tak suka, dia tak sayang benda tu. Bila dia tak sayang, dia tak fokus benda tu. Sebab dia tak ada macam, kenapa aku buat benda ni, tak macam alah-alah balai lagi, dia tak fokus. Dia tak fokus. Contoh, kita belajar tentang cinta. Of course, paling penting adalah cinta kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah. Saya nak bagi contoh lah. Saya pernah baca satu kisah yang pasal Laila dan Majnun. Laila Majnun. Laila Majnun. Ramai orang ingat Laila Majnun ni. Laila ni orang ingat perempuan yang cantik. Kan? Tapi dia mengatakan wanita tu bukannya wanita cantik. Laila tu. Tapi Qais ataupun dia panggil sebagai Majnun. Majnun ni nama dia gila. Majnun maksud dia gila. Betul. Nama lelaki tu adalah Qais. Qaisnya sayang kat Laila tu. Masya Allah Ustaz. Satu kisah. Waktu orang tengah semayang, dia duduk depan orang tu. Dia duduk depan orang tengah semayang. So of course bila kita tengah semayang, kalau ada orang duduk depan, macam tak boleh nak fokus sikit lah. Macam terganggu sikit. Lepas semayang, orang tu beritahu, Qais, kau ni gila lah, kenapa duduk depan orang semayang? So apa yang Qais beritahu? Dia beritahu ke orang tu, betul ke apa semayang? Betul ke kau cinta pada Allah? Macam mana kalau kau cinta pada Allah, aku ada kat depan kau, boleh nampak aku. Bila aku masuk perkampungan Laila, aku punya fokus dekat Laila, aku tak pandang siapa-siapa pun kiri kanan. Susah nak cik Laila macam tu. So contoh. So dia nak beritahu punya dia sayang pada Laila tu, dia nak bagi relate kepada cinta pada Allah. Bila kita fokus waktu solat contohnya, kalau kita solat, kita betul-betul khusyuk pada Allah, kita cinta Allah, kita kena imagine Allah nampak kita, memang kita akan lakukan betul-betul sehingga tak ada orang yang boleh distract kita. Betul. Itu yang Qais punya kisah. Kita belajar kisah cinta daripada orang gila.
Betul. Daripada orang gila. Lagi satu lagi kisah pasal Kais. Satu ketika dia ada seekor anjing. Dia dengan seekor anjing, dia bagi anjing tu perfume, dia bagi anjing tu makan. So orang tengok dia, kau ni gila lah, apa bagi perfume dekat anjing, apa bagi anjing tu makan and so on. Macam member, dia buat macam member kat anjing tu. So apa yang dia jawab, aku muliakan anjing ni sebab anjing ni pernah lihat perkampungan Laila. Oh, mendalam sungguh. Falsafah cinta kita pada malam ini. Dia memang makam kira dahsyat, Ustaz. Anjing tu. Tak. Masalahnya orang yang dah lama bercinta ni pun tak boleh nak ngupas cinta dengan sedemikian rupa. So dia punya level dia punya level dahsyat lah, Ustaz. Dahsyat. Level dahsyat. So nak menunjukkan sebenarnya kalau kita cinta pada Allah, bila apa saja apa yang Allah SWT bagi tahu jangan buat, itulah sepatutnya kita jangan buat. Dan ramai yang tak tahu kisah Laila Majnun ni, dia orang semua hanya sebut je Adam dan Hawa, Laila Majnun, Romeo and Juliet, tapi dia orang tak tahu kisah Laila Majnun ni tragis sekali. Betul. Dan ramai yang tak tahu yang Laila ni tak berjaya pun menyatukan kehidupan cintanya dengan Qais. Itu yang digambarkan tadi. Mudah-mudahan tak begitulah. Di Asmadi mesti kena cari yang berdapat. Tak ada relation. Tak relation. Ajalah. Tapi memang betul. Sampai ke sudah. Lepas tu yang Laila sendiri pun berkahwin. Berkahwin dengan seorang kaya ikut jodoh keluarga. Sebab keluarga dia tak boleh terima si Qais ni sebab Qais ni miskin. Kan? Masa tu FGG tak ada lagi. Jadi dia susah kan? Dia susah jadi dan macam-macam usaha ikhtiarnya tak boleh. Cinta tak cukup katanya. Tetapi cinta tu nak ubah dia, tapi yalah kalau dah jodoh kan tak ke mana, tapi lah tak ada jodoh. Dan bila Laila kahwin tu, dia sama sekali tak boleh nak bagi cintanya pada suami dia. Sehingga kan akhirnya suaminya pun berpisah dengan dia. Kan? Dan dia sendiri pula mencari Qais. Qais pula dah bawa diri ke tempat lain. Oh, kau jangan aku tak tahu tau kisah tu. Panjang kita pula. Hoi, Qais bawa diri dia dalam pada tu. Tetapi yang bagus dalam kisah ni, mereka tak pernah menyekutukan Allah. Ya, sahih. Dia memang ingat Allah banyak-banyak dalam pada cuma kasih sayang mereka tu. Tak boleh nak digambarkan. Dan tu sebab kadang-kadang ada orang susah nak kahwin. Sebab dia memikirkan cintanya kepada Allah. Bertuah sungguh siapa yang dapat suami yang macam itu. Allahu Akbar. Ini contoh. Kata Allahu Akbar. Jadi lagi tu. Jadi mana akhirnya kedua-duanya tidak apa bersatu. Akhirnya Laila mati dulu kan? Dua mati dulu ke? Ray mati dulu kan? Allah. Tapi Qais disembuhkan oleh Allah kan bila bapa dia bawa ke Mekah kan? Bila bapa dia doa dia kat depan Mekah, terus Allah SWT sembuhkan daripada Majnun, penggilaan. Jadi alhamdulillah. Okey, so kisah Laila Majnun menunjukkan bagaimana kita cinta pada Allah and relate kepada bisnes. Bila kita lakukan sesuatu, kita cinta pada bisnes. Okey, bisnes kalau kita buat satu, kita kena cinta pada bisnes supaya kita kena lakukan untuk membantu orang. Tadi saya baca satu benda, dia kata apakah kelebihan niat? Apa maksud niat? Innamal a'malu binniyat. Kita tahu benda tu. Tapi ramai orang yang tak menggunakan sepenuh niat ataupun another word pelbagai niat. Contoh bila kita keluar rumah, apa normally kita buat? Okey, contoh kita nak pergi makan. Okey, niat kita nak keluar pergi makan. Satu niat yang kita buat. Tapi sepatutnya the best Ustaz, kita kena pelbagaikan niat. Okey, aku nak keluar rumah, aku nak bantu orang tengah jalan kalau ada kesusahan. Aku keluar rumah kalau ada haiwan perlukan bantuan, aku nak bantu haiwan tu. Aku keluar rumah kalau ada benda tajam ke duri-duri, aku nak buang. Aku keluar rumah, aku nak pergi makan, aku nak isi perut untuk ibadat. Aku nak keluar rumah untuk mencari rezeki untuk keluarga aku. So bila kita pelbagaikan niat, maka semua niat tu kita dapat pahala setiap satu. Cuma takut nanti kalau pelbagaikan niat, food truck tu semua dah tutup dah bawah tu. Sebab banyak sangat niat nak dikeluar. Jadi, yalah saya faham lah. Pada saya mungkin niat yang dipelbagaikan tu kita dah tahu dah. Aku niat nak ni, aku niat nak ni, niat nak ni, niat ni. Kita niatkan, rangkumkan sekali, aku akan buat seberapa banyak kebaikan yang boleh bila aku keluar nanti. Jadi benda tu kita dah gariskan dalam seminar kita nanti. Kita dah sinar, kita terapkan dalam kepala kita, keluar ke mana juga, itulah niat kita, buat baik.
Oh, seminar kita buat nanti tu. Nanti. Ya. Alright. Nanti kan. Dan yang sebab kebanyakan seminar-seminar sebelum ni memang tak pernah ajak saya lah. Tetapi tak apa, kita akan buat lepas ni untuk make sure semua orang boleh manfaat dia. Betul. Betul. Ya, jadi makna kata betul. Kita niat aku keluar. Sebab satu perkara yang paling kesian sekali orang kita. Dia banyak sangat buat kebaikan. Tapi dia lupa niatkan Allah tu. Ya, Itu paling rugi. betul. Itu sebab kadang-kadang kita nak minum pun bismillah. Kita baca bismillah. Niat kerana Kadang-kadang ada setengah tu nak masuk kereta pun bismillah, bukan main lagi. Tapi dia macam prosedur je. Dia macam prosedur, macam cakap lah I love you too. Prosedur. Perasaan lah tak ada. I love you too. Prosedur. So nak sebut kena Marah lah, I love you too lah, tak dengar ke? Macam tu lah. Tapi dia kena betul biar, macam mana? yang betulnya abang pun sayang juga. Iya, macam tu lah. Kan? Contoh macam tengah belajar. Laila Majnun, kan? Abang sayang tak? Abang lebih sayang Allah. Tapi abang sayang awak juga. Tapi abang sayang Allah lebih di segala-galanya. Allah. Itu hanya dapat pada lelaki yang belum kahwin. Kan? Mudah-mudahan. Tapi betul. Jadi bila kita dah letakkan niat macam tu, jadi bila kita keluar, apa juga ruang dan peluang untuk berbuat baik, buat. Dan kebetulan kita niatkan Allah, sebab disebutkan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah, surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang buat sesuatu tu, dia niat, dia berhijrah, dia berubah niat kerana Allah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Percaya? Betul. Okey. So yang tu mukadimah lah. Mukadimah belum start lagi. Baru 10:30. Kita akan habis sebelum subuh Sebelum subuh kita akan habis. Sebelum nyamuk tidur kita habis. Okey. So, topik kita adalah tentang azam baru. Azam yang tertangguh. Sebab kita ingat lagi bulan 1. Siapa ingat lagi dream dia yang dia buat bulan 1? Bulan 1 dia buat dream lah, dia ada goal bla bla bla. Now dah bulan 8 dah pun. Sepatutnya dia kena achieve 2/3. Kalau dia punya dream, goal dia untuk capai 100,000 tahun ni contohnya. So setakat ni dia kena dapat 66,000 dah pun. Soalan, siapa yang on track? Tak dengar kan? So jawab kalau on track jawab. Kalau tak on track, kalau lost track, macam mana nak on track balik benda tu. Tu yang kita nak discuss hari ni. Okey, salah satu benda, ramai orang yang ada goal tapi dia lupa goal dia, Ustaz. Dia lupa. Bulan Januari dia ada dream. Dia ada dream car lah, dream income, nak bawa mak pergi umrah lah, itulah inilah. Tapi PKP dia akan jadi alasan lah. Oh, tak boleh pergi umrah. Sedangkan dia tak cari jalan untuk kumpul duit dulu, bila umrah buka, pergi. So bila ada PKP dia terus main, dia tak cari duit. InsyaAllah bila umrah buka nanti dah lah tak cari duit yang nak kumpul pun dia habis kan. Dia habiskan sebab apa? Tak ada duit, okey habiskan dulu. So jangan macam tu. So the best is hari ni malam tahun baru hijrah ni, jadikan malam ni untuk refresh balik goal yang anda dah buat bulan 1 tu. Bulan 1 keluarkan balik. Kalau anda pernah tampal dalam buku ke pernah tulis ke, pernah type ke, keluarkan balik, kumpul semua and tengok balik. Kalau boleh, saya punya saranan lah, kalau boleh kan, kita back to basic. Apa maksud back to basic? Letak dalam manila card. Contoh lah, simple lah. Letak dalam manila card. Contoh nak dapat jam ke, kereta ke, rumah ke, dream apa lekat semua tu, letakkan dinding. Reason being, sebab dia bila kita tengok benda tu, dia akan bombat dalam minda tau. Dia akan ingat. The whole dia akan ingat. Manusia ni memang perlukan ingat, Ustaz. Betul. Memang kalau kita tak ingat, kadang benda simple je pun, memang kita akan lupa. Ni pula goal yang benda besar. Kalau tak diingatkan, memang akan lupa. So, yang terbaik letak dekat dinding, tempat yang selalu nampak. Dalam bilik tidur ke, atau boleh letak kat ceiling. Sebelum tidur, tengok benda tu. Nak kongsi, Ustaz. Umur 21 tahun, bulan 4. Saya ingat lagi, ni saya tak pernah cerita dekat live. First time. Saya punya dream. Dream saya adalah kereta Jaguar green color. Saya lekat tau green color. Ni betul ni, saya lekat green. Lepas beberapa bulan, saya pergi ke kedai. Saya memang nak kereta Jaguar. Tapi Ustaz, bukan nak kata 10 bank reject saya. Bukan sebab income tak elok, sebab dia kata saya terlalu muda. Bila saya pergi lebih kurang 10 bank, ni kisah benar ni, 10 bank reject saya. Last kali, okeylah semua bank tak boleh, tak apalah, saya pergi kedai lain.
pergilah kedai lain, dapat satu lagi Jaguar, masuk loan, approve. And bila saya realise balik, bila saya tengok, kenapa cepatnya approve? Bukannya nak kata dia ni ada connection ke apa, bukan. First tu, Jaguar tu warna putih. Tapi bila dah reject, saya pergi yang kedai seterusnya, Jaguar warna hijau. Masa tu umur berapa? 21. Tak yang boleh lulus tu. 21 lah? 21. Patutlah saya apply tu tak lulus. Saya dah lebih umur 21 tu. Patutlah. Loan approve. Bila saya fikir balik, sebab sebagai bila saya tengok Jaguar hijau, ya itulah bombat dalam minda, pergi Jaguar hijau, bam, Allah SWT permudahkan. So kalau anda ada goal, kena lekat tempat yang boleh nampak selalu, so dia boleh ingatkan minda, ingat, insya-Allah akan dapat dream tersebut. Bagaimana? Lepas ni Ustaz. Jadi kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Betul, ada iklan ke? Tak ada. Tak ada. Adalah dia punya cara kan. Itulah dia. Ada apa-apa soalan kan? Kita ambil satu soalan dulu. Semenjak keluar TV ni kan dia macam tu. Tapi jadi kepada semua yang sedang menonton rancangan ni, kalau ada apa-apa soalan, nak kongsi tips menjadi usahawan berjaya, nak menjadi jutawan ketika usia 21, kan, nak beli Jaguar, macam saya boleh ajak lah tip macam mana nak lulus loan cepat, nak beli Pro 2. Jadi mana kata dia saya macam tu je kan. Tak kisah. Boleh, betul. Cita-cita kita tu jangan kita cakap, walaupun ada orang cakap kau tak payahlah nak fikir macam tu. Itu semua jauh sangatlah. Kau cubalah realistik, bayangkan. Macam member saya kan. Tu saya nak beli Jaguar, memang semua tentang. Sebab kita kena ingat tau, dulu pada tahun 1950-an, ketika mula-mula seorang pelajar ni dibentangkan paper yang dia kata macam manakah kertas kerja untuk memastikan barang kita boleh hantar, penghantaran barang boleh sampai ke tempat yang dituju dalam tempoh 24 jam. Kira pos laju hari ni lah. Tahun 1950-an dia bentangkan paper ni dekat tak silap saya dekat Oxford, tak silap saya. Lecturer dia dengar pembentangan dia katalah macam ni so dah tempoh 24 jam boleh sampai. Apa lecturer tu kata? Dia kata sama saya. Paperwork awak ni baik, tapi kalau awak nak dapat C, dia kata. Bayangkan tu. Paper awak ni baik, tapi kalau awak nak dapat C, awak perlu lebih realistik, dia kata. Pada orang dulu, benda tu tak mungkin berlaku. Dulu komputer 1950-an juga. Komputer dulu IBM kan, dia punya CPU dia besar bilik ni. Jadi dulu dia kata, pakar ekonomi kata komputer ni bagus, tetapi saya fikir kalau dipasarkan seluruh dunia paling banyak pun boleh terjual 4 unit, dia kata. Dulu, tapi hari ni kita tengok satu rumah tak cukup. Kan? Malahan yang pos laju tadi kita cerita, benda tu dah normal. Malahan orang komplain pula kenapa lambat. Sebab dia nak cepat. Kalau boleh hari ni pos semalam sampai. Macam mana cakap kan? Kalau boleh. Rupanya itulah Datuk CS ambil value dulu. Kan? Rupanya maksud dia semalam tu satu malam sebenarnya. Perkataan serti, penggunaan tak sesuai. Jadi begitulah orang memandang. Macam dulu cakap, telefon besok nanti kan kita boleh nampak muka. Kau sudahlah, jangan cerita berdongeng lah. Hari ni dah tak kan. Bukan hanya boleh call, boleh buat TikTok lagi. Ada? Ustaz ada kau? Ada kau? Ada. Tapi TikTok TV Hijrah lah, dia buat ceramah aja dalam tu. Tak adalah berjoget begitu. Budak-budak sekarang boleh buat movie sendiri. IGTV sikat rambut. Sikat rambut aja. Aku pun tak faham perangai BBNU ni. Budak baru nak up. Macam mana Ustaz boleh tengok? Tak, saya nampak live. Saya tekan live, ingat live apa? Lepas tu Samsul Debat join. Samsul Debat tengok aku. Tak pasal-pasal lah kan. Itu lalu. Geram betul. Tapi tu dia. Sekarang ni kita tengok banyak orang benda-benda yang orang cakap dulu mustahil. Tapi hari ni dah jadi satu benda yang realiti. Malahan orang sentiasa nak memperkasakan lagi. Sampai kan ada orang cakap, wayang tu dulu daripada 3D dah jadi 4D, 5D. Sampaikan satu tahap, wayang tu apa yang dimasak dalam movie tu terbaru dekat penonton. Yang terbaru. Itu yang latest. Mana kata, kecanggihan, kecepatan, kepesatan teknologi, kalau kita masih lagi bagi alasan, nantilah, susahlah, maka kita akan ketinggalan. Jauh ketinggalan. Betul. Itu dia. So, apa yang anda boleh ada azam? Azam ni sebenarnya tak ada limitation, Ustaz. Betul. Sebab saya pernah katakan, dream ni, impian tu adalah percuma. So kalau kita ada bagi option, ada orang nak bagi beg tangan Hermes ke beg tangan biasa ke? Kita nak beg tangan apa? Free, benda free. Nak beg tangan apa? Loki dengar Hermes Hermes. So
So benda free, kita minta lah, betul tak? So sama juga, bila kita nak ada dream, impian, make sure kita ada impian yang besar. Sebab benda tu percuma. Macam Ustaz kata, benda yang tak mustahil pun, benda yang pelik tapi boleh capai. Sebab apa? Ekonomi makin pesat, teknologi makin canggih, keadaan makin berubah. So setiap yang nak berlaku, insya-Allah memang boleh dapat. Dan kita kena fikir, waktu kita cakap senang mengeluh ni, aduh susah. Kenapa ada orang yang berjaya juga time ni? Patut kita fikir macam tu. Kenapa orang tu boleh okey, dia boleh senyum lagi, dia boleh relax makan dengan family macam tak ada apa-apa berlaku. Kenapa? Tu kita kena ingat. Macam mana dia boleh makan dengan family yang dia masih makan seseorang ni? Contohlah, kita fikirlah. Macam mana? Tak contoh. Contoh. Dia dapat makan dengan family, kenapa aku masih makan seseorang lagi? Contohlah, makan dengan member je. Cik member. Yang member tu semua dah kahwin. Contohlah. Macam walaupun tak ada kemana tapi just pesanan lah. Jangan lama sangat lah. Jadi makna kata, ada soalan? Jadi makna kata, poin yang paling besar adalah bila kita tengok ada orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Kenapa kita masih lagi nak berpegang kepada tak apalah, biarlah, nantilah. Takut jadi macam kata Amazon tadi, dan akhirnya kita meletup, kita memudaratkan diri kita sendiri. Betul. Itu penting. Dia kalau yang boleh tak apa ni semua tengok orang lain, dia tak nampak orang yang berjaya, Ustaz. Sebab apa? Betul. Dia tak mingle dengan orang berjaya. Dia dah selesa dengan tu. Dengan tu. Sebab dia ada poster mengatakan kalau kita mingle around dengan 5 successful person, kita lah orang yang ke-6 walaupun kita belum sukses. Sebab apa? Kita dah dikelilingi orang yang berjaya. So kalau kita mingle dengan 5 millionaire, insya-Allah kita lah orang yang ke-6 jadi millionaire. Saya sekarang ni mingle dengan millionaire dan kadang-kadang selalu kena tinggal lah. Macam tu lah. Dan tu kalau jadi million hair, Ustaz. Millionaire. Bulu. Dah ada soalan sampai. Banyak bulu tu kalau. Bolehkah? Ni soalan-soalan dah mula sampai ni. Pertamanya dari Mawar Duka. Mawar Duka. Soalannya, bolehkah niat sedekah kerana nak kaya cepat? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, niat kerana Allah dulu. Mudah-mudahan Allah bagi kita kaya. Kalau buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah Ta'ala beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Iaitu berjihad di jalan Allah. Tengok, niat kerana Allah dengan 2 perkara. Pertama, harta benda. Yang kedua, diri sendiri. Maksud harta benda, keluarkan duit kita untuk usaha. Yang kedua, diri sendiri, jaga perangai kita, sikap kita, attitude kita. Dalam surah As-Saff tu juga bagi tahu apakah keuntungannya. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketiga, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan pada kita. Dan keempat, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Ini dalam Quran sebut janji Allah, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi niatkan Allah dulu. Mudah-mudahan Allah berikan kekayaan kepada kita. Sebab kena ingat, aku minta kaya tak dapat pun. Kadang-kadang mungkin Allah tak bagi kita kaya sangat, tapi kaya je. Mungkin taklah kaya, tapi kaya daripada orang lain. Mungkin macam tu. Jadi Allah nak ajar kita, mungkin kadang-kadang yang kita nak tu tak baik buat kita. Dia takut kalau kaya kita tak dapat, jadi macam Datuk Sri Mahdi, mungkin lupa diri. Contoh macam tu lah kan. Datuk Sri Mahdi okey, relax. Dia masih sanggup duduk sebelah saya. Dia okey je walaupun sini-sini dia macam-macam dia. Tetap okey. Nampak? Itulah antaranya. Maknanya antaralah benda-benda yang kita boleh lihat. Okey, soalan seterusnya. Bolehkah kita niat secara detail nak apa? Nak sales 200,000 bulan 8. Ni Datuk Sri Mahdi boleh jawab. Okey. Bolehkah niat secara detail? Bukan boleh, sebenarnya terbaik niat secara detail. Betul. Sebab kita boleh fokus benda tu. Ramai orang tak terfokus. Bila kita nampak benda tu, kita kena fokus benda tu. Contohlah, bila kita nak kita minda ada nak dapat Mercedes contohnya. Suddenly kita keluar, kita akan nampak Mercedes. Mercedes. Sebelum ni tak nampak. Sebab apa? Minda tak narrow down. Dia tak panggil, dia panggil narrow down. So bila kita fokus benda tu, suddenly banyak je kat jalan raya. Sama juga macam kita impian sekarang. Okay, kita tutup mata, kita buka mata, kita nak nampak benda warna oranye contohnya. So kita buka, banyak je oren. Tapi kalau kita tak fokus color, kita nampak macam colourful je lah. Tak fokus benda tu. So untuk berjaya, untuk capai impian dengan cara yang mudah dan cepat, kena ada impian yang spesifik. Impian yang fokus. Macam tadi saya cakap lah, kereta. Okey, kereta apa?
model apa, warna apa, spek macam mana, detail, and insyaAllah boleh dapat. Sale, berapa banyak sale nak ada, dalam masa berapa bulan, dekat mana, wilayah mana, nak fokus Terengganu ke, KL ke, bla bla. So fokus benda tu. Kalau tidak nanti, kalau kita main Mercedes je tapi kita tak fokus, nak Mercedes jenis apa, AMG ke, nak apa ke, jenis apa ke, kita tak tahu. Akhirnya dapat kitchen. Dapat toy tu lah, kitchen. Dapat kitchen je lah. Kitchen ada logo Mercedes. Still Mercedes. Kan? Jadi mana kata, fokus itu penting supaya kita tahu apa yang kita nak kejar. Jadi kalau tidak kan, berada di awal-awal kan. Sama macam student lah. Student kadang-kadang dia buat jadual belajar dia. Dia tak fokus. Dia tulis, Isnin belajar matematik. Selasa belajar sains. Patutnya dia kena fokus. Hari Selasa belajar matematik bab 2. Berapa bulan? Pukul berapa? Dah tahu dah nak belajar apa. Tak adalah pukul 2 buka matematik nak belajar apa kah? Buka lah mana yang dia suka. Sudahnya yang dia subjek yang dia tak berapa pandai tu tetaplah tak pandai. Kan? Jadi mana kata kita kena tahu apa yang kita nak cari, apa yang kita nak capai. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah cara untuk mengekalkan momentum untuk mencapai sesuatu impian dari segi hati, keteguhan, sindiran manusia yang negatif? Hidayatul Aina. Hidayatul Aina. Sedap namanya. Okey. Hidayatul. Okey, mengekalkan momentum. Saya jawab lah. Saya jawab. Tak. Mengekalkan momentum. Tak, momentum ni Datuk kena jawab. Tapi yang tentang yang lain tu saya jawab. Saya akan tentang hidayatul tu tak jawab. Okey, nak mengekalkan sesuatu. Bila kita ada impian, bila kita ada dari segi hati, keteguhan, sindiran manusia. Bila ada impian, macam Ustaz cakap lah, bila ada impian, mesti orang ketawa. Saya ada impian waktu umur 21. Ketawa Ustaz, kawan saya semua ketawa. Gila ke umur 21 dah naik Jaguar? Tak payah, go for Satria cukup. Ni kisah benar tak payah, gila 21 Jaguar. Memang semua ada sindiran. Memang negatif. Kadang minta maaf, bukan kawan. Kadang your loved one, orang yang dekat, family member, pakcik, uncle, auntie mungkin. Dia bukannya orang jahat, bukannya orang yang tak suka, orang tersayang, tapi minda dia negatif. Lebih kurang tak payahlah. Dia mungkin dia rasa benda tu motivation bagi dia. Rasa mungkin motivation. Tak perlulah buat apa, servis semua mahal. Gila ke nak ni, tak payah, susah lah nak itu ni. Macam-macam excuse dia akan bagi. Betul. So kalau nak dapat impian, dari satu tips saya nak selit sikit. Kalau nak dapat impian, make sure impian yang anda nak tu, anda pergi refer kepada orang yang dah dapat impian tersebut. Betul. Contoh kita nak beli banglo. Example, contohnya, nak rumah banglo. Tapi kita tanya orang yang duduk rumah teres. Banglo okey tak? Tak payahlah, besar, sunyi. Janganlah duduk banglo. Gila, keluarga kecil. Mesti ada negatif. Cuba tanya orang yang dah ada banglo. Bagus. Duduk selesa. InsyaAllah it's a good investment. Bila tak nak, boleh jual harga tinggi. Bila macam-macam good things about the banglo. So kalau nak dapat sesuatu impian, make sure pergi jumpa orang yang dah capai. Jangan jumpa orang yang tak capai lagi. Bila tak capai lagi, ni akan berlaku ni negatif. Sebab apa? Manusia ni dia automatik tau. Dia akan rasa, minta maaf, jealous. Betul. Mesti dia akan jealous. Biar betul Han nak dapat Mustang. Tak perlulah Mustang, Han gila ke Ferrari, Han apa? Mabuk ke apa? Dia memang Maknanya kadang kita jumpa dua orang lah. Pertama jumpa orang yang dah beli banglo, dan atau kedua jumpa orang yang jual banglo tu. Jadi maknanya dia akan cakap bagus banglo ni. Betul. At least dah masuk dalam banglo tu kan. Dah masuk, dah berasa lagi dah. Tapi memang ya, sebab bila kita jumpa orang yang tak ada pengalaman, dan dia sendiri dah mempunyai attitude dia tak boleh. Betul. Maka kita takkan boleh lah nak mengubah diri kita. Jadi mana kata bertanya pada orang yang betul itu pun penting sebenarnya. Memilih orang yang betul untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Dari segi sindiran, memang Tuhan datangkan orang yang macam ni untuk melemahkan semangat kita. Yang penting itulah nak menguji sejauh mana konsistensi kita. Betul ke kita benar-benar minat akan satu perkara? Kalau setakat satu dua orang cakap, oh ya ke? Tak apalah. Maknanya kita tak betul konsisten dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita idam-idamkan. Itu sebabnya impian kita terkubur begitu sahaja. Kan? Macam nak kahwin. Kan? Azam sesungguh. InsyaAllah sebenarnya. Banyak contoh. Banyak contoh. Ada orang tu. Nantilah. Sebab Laila Majnun tadi. Saya inspired lah dengan kisah tu tadi kan. Okey, soalan seterusnya. Azam tahun penuh semangat. Daripada tahun 2020, tukar pula pada kalender hijrah pula. Macam mana nak konsisten? Dia kata. Dia mungkin awal tahun 2020 dia dah berazam dah ni. Tiba masuk tahun baru hijrah.
Kan dia tukar pula azam dia. Jadi macam mana nak konsisten? Okey. Salah satu tips lah. Tips ni bila belajar kena apply Jangan belajar dengar sembang-sembang tapi tak apply. Jelek. Okey. Nak berjaya, nak ada azam, you tak boleh ada azam tahun. Tadi dia katakan azam tahun penuh semangat. Azam tahun ni hari ni nak stop, nak ban. Jangan ada azam tahunan. Okey, mulai hari ni kena ada azam harian. Bila harian. Ada azam harian, okey, esok tahu apa nak buat. Contoh orang yang dalam bidang sales lah contohnya. Okey, hari ni aku kena jumpa 5 customer. 5 customer aku kena present, aku kena close 3 case. Contoh. Okey, sudah ada clear vision dah pun. Harian. Kalau dia ada yearly, contoh bulan 12 aku nak capai bla 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 bla. So sekarang bulan 8 dia akan tercomfort. Dia akan terselesa. Dia akan selesa. Oh, tak apalah baru bulan 8. Bulan 9, 10, lama lagi tak apalah aku rehat dulu. Bulan 9 aku start. Bila start bulan 9 je, tak apalah hari Malaysia 16 September aku start. Postpone sampai 1 bulan 12. Tak boleh achieve. Lepas tu renew balik next year. Betul. So jangan ada azam tahunan. Hari ni kena ada azam harian. Okey, esok berapa nak achieve? Okey, kalau esok tak achieve tak apa. Lusa dia boleh cover balik. Senanglah nak cover sebab one day. Tapi kalau dah 1 year nak cover apa benda? Nak cover benda terlambat memang tak boleh dah pun. So dan hari ni dan bila ada azam harian ni tadi saya nampak satu perkara. Sebenarnya kita mengubah azam kita itu tidak ada masalah asal saja perubahan target kita adalah berdasarkan perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu tak apa. Jadi itu tidak menggambarkan kita tak konsisten. Contohnya aku target aku nak achieve 200,000 sebulan contoh. Kita dah capai dah. Takkan kita nak maintain 200,000 lagi. Maka esok tu terus tukar. Betul. Esok pagi kena mula dah kerja nak dapat 300,000 dan ke atas. Betul. Macam itulah. Jadi itu tak ada masalah. Itu sebabnya dalam keadaan berubah-ubah azam ini bukannya berubah dari dimensi yang sepenuhnya tetapi berubah ke arah yang lebih baik. Itu yang penting sebenarnya. So, kalau bila ada daily, dia akan automatik jadi konsisten. Dia masalah dia macam nak konsisten. So mulai hari ni 1 Muharram ni kena ada daily goal. Bila ada daily goal, consistent issue dan memang tak ada issue anymore. Settle case. Betul. InsyaAllah boleh capai impian anda tahun ini juga dalam masa 4.5 bulan lagi. Excited. Sangat excited. Ada apa-apa soalan lagi? Soalan lagi? Cuba kita mengupas kenapa COVID menyebabkan anda tertangguh impian. So ramai orang menggunakan COVID sebagai excuses. Bila cakap pasal COVID ni sebenarnya bukannya COVID menyebabkan seseorang tu tak berjaya, Ustaz. Dia banyak excuse. Sebab saya realize sebenarnya waktu zaman COVID ni lah orang lagi banyak duit. Lagi banyak duit. Okay, first moratorium. Moratorium memang orang tak perlu bayar komitmen. First thing. Second, government bantu lagi. Kerajaan bantu lagi. Contoh macam My Prihatin lah, penjana lah kan, macam-macam ni. Even saya sendiri, Ustaz, saya ada 10 staff bergaji yang ada sok-sok. Setiap bulan saya dapat 1,200 daripada government. Setiap seorang 1,200. Okey lah, banyak lah juga for me. And untuk 3 bulan dalam monitoring tak perlu bayar, additional cash lagi kita dapat. So sangatlah macam government bantu sangat banyak. So orang kat luar sana yang kata, PKP aku tak boleh capai lah impian, aku tak boleh capai lah goal, aku tak ada duit lah. Sebenarnya tu dia jadi macam mantra. Dah jadi mantra negatif yang selalu disebut. Dan usubillah memang betul-betul tak ada duit. Mana adapt yang diambil tu adapt yang negatif. Adapt yang negatif. So dia masih tak adapt changes walaupun telah dibantu oleh government, walaupun government dah sediakan itu, ini, walaupun online makin canggih, senang-senang boleh buat sale, senang-senang boleh buat bisnes, senang-senang boleh kenal lah dengan apa-apa saja pun. Betul. So mungkin setengah business affected. Setengah orang kat luar sana macam, bisnes aku affected. Mungkin dia buat fotografer contohnya. Fotografer, tak ada event. Bila tak ada event, fotografer pun tak boleh. So mungkin dia boleh tukar sedikit align. Contoh, dia boleh jual gambar online. Sebab dia fotografer, dia dah ambil gambar-gambar yang lawa, dia boleh jual online. Dia boleh buat go for lelong ke apa, siapa yang boleh bid, siapa paling tinggi. Contoh. So sebenarnya kalau you kreatif, you ada banyak idea, walaupun benda yang sama yang you buat, you boleh adapt sikit. You boleh macam ubah sikit benda tu. Dia macam
macam radio kan, you tweak sikit, dapat channel, tak dapat channel, dapat channel. So you kena pandai ubah the twin tu. Twinning tu sampai dia macam okey, ni frekuensi yang betul untuk aku. So nak dapat frekuensi tu, you kena mainkan radio sikit. Okey, cantik. Okey, ni aku punya. So kena adapt sikit lah. The way is adapt lah. Adapt changes, kena ubah sikit apa betul. Betul. Jadi mana kata perubahan yang kita buat tu kita sesuaikan. Jangan kita mati terus. Habislah, full stop. Dah tak ada harapan. Give up terus. Jadi sedangkan banyak ruang macam fotografer tadi dia boleh macam tadi lah, betul lah kata Datuk tadi. Mana ni dia kongsikan, dia boleh ambil gambar. Betul. Kemudian dia mungkin boleh buat pula iklan, dia kata dia boleh renew gambar-gambar lama tu, dia akan album kau buat balik, pelihara gambar lama tu masukkan dalam satu album. Sebab dalam bulan PKP ni, masa PKP orang ramai duduk rumah jadi duduk rumah tak ada kerja, dia buka album lama, gambar tu mungkin dah rosak, dia boleh ambil balik, cantikkan balik gambar tu macam baru. Ni spesifik tu Ustaz. Orang asam betul soalan ni. Macam ada niat ya. Ada tak pengalaman Ustaz Samsul dalam bidang sales dan bisnes? Of course. Apa betul? Of course. Jangan main-main. Speaking London, man. Ada juga, iaitu saya pernah berterlibat sebagai sales executive di syarikat British Berkerfield Berhad yang menjadi pada tahun 1999. Sebenarnya 99. Yang mana pada ketika itu saya lepas daripada diploma memang family saya memang family business lah. Saya sendiri waktu saya habis je diploma public admin, saya join dengan satu Chinese. Saya ingat nama dia Yap Yin On. Ingat nama. Dia bawa saya buat sales di syarikat tu British Berkerfield Berhad. Masa tu dia buat sales macam-macam elektronik, appliances apa semua. Dia minta dan alhamdulillah masa tu kita kejar commission. Saya di-train dekat Jalan Kelang Lama, macam mana cara nak buat sales, macam mana closing, macam mana cara kita nak make sure orang tu akan close dengan kita macam mana. Diajarnya tentang beberapa produk, macam mana cara kita bercakap, macam mana communicate, macam mana kita nak persuade orang macam mana. Saya ingat lagi antara customer saya saya ingat dulu artis masa tu lah, tak tahulah DS kenal ke tak, Diana Yusof dulu kan. Yang lepas tu ada juga Zarina Zainuddin dulu masa tu dia communicate, saya explain dengan dia kan. Jadi bayangkan waktu buat sales tu saya seorang je Melayu, yang lagi 10 lagi Chinese, dan paling tak sangka dalam tempoh tak sampai 3 minggu saya diisytihar sebagai top sales Malaysia masa tu lah, dengan tu lah grup tu. Tapi dapatlah masa tu bonus, taklah banyak, adalah alhamdulillah, syukur dapat. Kemudian masa tu dapat bag dan heel, dapat pen. Apa dia punya Ustaz rasa Ustaz jadi top Ustaz? Apa yang Ustaz buat kelainannya adalah mungkin approach lah. Bila kita communicate dengan orang ikhlas lah, bukannya cakap berlakon atau terpaksa. Bila kita buat terpaksa, dia takkan jadi. Itu yang paling penting. Jangan buat macam sekarang lah, student kan, macam kebanyakan dia kerja. Kenapa belajar ni? Kenapa kerja ni? Mak suruh, dia kata. Kenapa buat ni? Tak ada pilihan lain. Sedangkan dia tak berani pergi ke bidang tu. Saya ambil contoh, pelajar-pelajar ada satu institut kemahiran lah. Dia boleh buat semburan cat, dia boleh buka company, dia boleh buat bisnes yang mana untuk bisnes cat kereta ni. Bayangkanlah kereta Jaguar hijau tu ada tercalar sikit, dia nak cat, bayangkanlah kos dia berapa. Dia boleh buat duit sebenarnya. Betul. Tetapi saya tanya pada guru dia, pensyarah dia, tanya kenapa student ni ramai tak buat. Itulah masalahnya, belajar, ilmu dah dapat, tapi bila keluar dia kata kerja pasar raya lagi senang. Dia kata dia punya mentaliti dia kata makan gaji lagi senang. Dia tak nak susah sikit pun, dia tak nak. Itu cerita tu tadi. Maknanya dalam bidang bisnes tu saya fikir salah satunya adalah bila kita nak, kita pergi. Hijrah tadi kan. Bila dah sampai rasa nak buat lebih baik, buat aja. Jangan tunggu. Benda baik, lain nak buat benda jahat. Tunggu dulu. Tapi buat benda baik, jangan tunggu. Buat je. Okay, soalan seterusnya. Perlukah saya rasa down dan malu kepada diri sendiri sebab tidak dapat mencapai azam seperti yang saya mahukan? Silakan. Okay. So dia kata perlu ke rasa down? Daripada tadi, okay, rasa-rasa. Kita tanya dia boleh Ustaz? Rasa-rasa perlu ke tak perlu? Setelah dengar kita punya perkongsian selama perlu ke tak perlu? Sejam dah. Perlu ke tak perlu? Rasa perlu ke tak perlu? Mana pula perlu tak perlu lah, down pula perlu pula tak perlu. Sangatlah tak perlu. So bila ada rejection, okay, ada satu poster yang saya nak kongsi yang
Ni bahasa Inggeris dia panggil no failure, kegagalan tak wujud. Wrong result, change strategy. Repeat no failure, wrong result, change strategy. Meaning to say, tiada kegagalan yang wujud. Kegagalan tak wujud. Bila anda dapat sesuatu yang anda tak mahu, itu adalah wrong result. Itu adalah keputusan yang salah. So apa anda perlu lakukan? Anda perlu change strategy. So gagal ni sebenarnya tak wujud. Contohlah, kita ada seorang cikgu dekat depan tengah mengajar, dia baca buku. Dia mengajar sampailah murid dia tertidur. Adakah dia gagal? Adakah dia gagal bila anak murid dia tidur? Tidak. Dia hanya dapat wrong result. So ikutkan dia boleh tulis buku, macam mana nak buat orang tidur. Benda pertama, cakap dengan penuh tak ada semangat, cakap dengan penuh slow, boring cassette player, tak ada eye contact, bla 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 bla. So dia boleh tulis buku macam mana nak buat orang tidur, sampai tahap macam tu. So nak beritahu sebenarnya apa saja keputusan yang anda dapat, sebenarnya itu bukan kegagalan. Itu adalah keputusan yang anda tak nak. Apa perlu lakukan? Change strategy. So bila anda rasa tak capai impian, jangan rasa down. Itu bukan keputusan yang anda nak. Anda nak keputusan lain. Keputusan apa? Untuk capai matlamat. So change strategy. Ubah strategi. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Strategi yang simple. Betul. Jadi strategi ni kita ubah. Mana kata kita nampak wrong result tadi kan, pasal budak ni tidur. Maknanya mungkin timing. Macam saya lah dulu, bagi saya tu contoh tak tahu kenapa asal nama Samsul ni kena ceramah dulu sebelum jadi Samsul Debat lah. Saya mesti dapat slot petang. Dia kata rugi bagi Samsul ni pagi, kena bagi petang. Dia kata, time orang nak tidur tu pun bagi, dia kata. Jadi saya terpaksa fikirlah macam-macam cara untuk make sure dia tidur dengan lena untuk petang. Tak adalah. Dan akhirnya bila kita buat dengan penuh semangat, dengan karakter, akhirnya dah pukul 4.30 dah. Kejap je rasa ceramah ni. Contoh-contoh lah. Jadi nak dapat macam sekarang lah. You all semua masih segar follow. Kan? Sebab apa? Sebab kaedah. Kan? Approach. Kita tak ada cerita direct. Kita bagi perumpamaan. Bagi contoh. Percintaan. Kan? Jadi nak bagi faham kan? Bukan pada audience tapi juga pada panel. Jadi makna kata bagi kefahaman tu. Penting. Kan? Jadi betul. Tapi memang kita jangan down. Kalau kita nak down, kalaulah Nabi kita down juga, rasa Islam takkan sampai kat kita. Betul. Peristiwa hijrah tu bukan hanya Nabi ni diperintahkan oleh Allah. Keliling rumah tentera dah blok dah. Tapi yakin dengan bantuan Allah. Lepas tu orang nak bunuh lagi pula tu. Siap ada offer 100 ekor unta kalau dapat bunuh Nabi. Cuba fikir. Kalau orang lain, yalah, mati je lah. Agaknya kalau orang lain macam tu. Tak, tapi Nabi tetap semangat sebab nakkan Islam ni tersebar luas sampailah kepada kita pada hari ni. Jadi kenapa kita nak rasa down? Kalau rasa down, maka kita bukan siapa-siapa lah pada hari ni. Dan kalau rasa down, saya cadangkan beli kain kapan saya siap, gali kubur saya siap, baring je kat situ. Tunggulah masa. Kan? Ke rumah ada kain kapan. Ke rumah saya ada kain kapan. Ambil kain kapan, balut, standby. Bagi matilah. Tak ada guna hidup kalau kita nak down. Down tu lah down. Down lah tu. Selagi mana kita masih bernafas, selagi mana kita boleh usaha bersungguh-sungguh. Saya nak buat cerita sahabat saya tu, tak ada tangan ni. Kiri kanan tak ada tangan. Waktu saya masa debate dulu, seorang sahabat saya. Kiri kanan tak ada tangan. Saya fikir dia bukannya tak ada, dia sampai lengan, sampai bahu ni. Dan dia sebilik dengan saya. Dia masa tu saya masuk debat bahasa Melayu, dia masuk English debate. Kemudian dalam bilik saya ingat lagi, bro boleh tolong tak? Dia minta saya tolong angkatkan seluar tu. Saya angkat seluar tu sikit dia tu capai dengan mulut dia. Tak tahu, okey cukup. Dia capai dengan mulut dia berzipkan dengan mulut dia. Dia pakai tali pinggang dengan mulut dia. Ya Allah, saya tengok masa tu kan, saya fikir hebatnya dia ni. Kemudian waktu dia nak minum, dia makan sebelah kita tu, dia pakai kaki dia. Tak ada tangan. Dan dia seorang pendebat yang hebat. Dan yang paling mengejutkan saya waktu saya jadi host program Jom Simpan Tabung Pendidikan tu, dia jadi salah seorang guest pada minggu tu. Dan bila dia datang, rupa dah jadi jutawan hari ni. Saya tak akan sebut nama dia. Kalau tuan-tuan cari, tuan-tuan akan jumpa. Dan bila dia tengok sukan dia masuk, bukan sukan kaleng-kaleng. Dengan tangan dia swimming,
Bukan berkuda, saya naik kuda pun gayaan. Jadi mana kata dalam hal ini sebenarnya kalau orang yang macam ni boleh berjaya, kenapa pula kita yang cukup sifat ni nak merasa putus asa, nak rasa down dengan kritikan dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya, Ustaz, bagaimana nak jadi orang yang selalu bersemangat, tak mudah give up dan selalu positif? Itulah dia, cara dia. Seperti di atas. Sama seperti di atas. Ulang balik juga. Ulang balik. Jadi mana nak positif, semangat, kekalkan. Yakin boleh. Yakin boleh. Apabila anda merasakan anda tidak boleh melakukan, membayangkan anda tidak boleh melakukan dan anda tidak melakukan, sampai bila-bila pun anda tidak akan dapat melakukan. Oh, apa ayat tu? Boleh. Ayat tu motivator boleh bagi. Cuma jarang dijemput dekat FGG dengan FWD ni. Jadi mudah-mudahan. Next time. Okey, soalan daripada Hidayah tu Aina Ustaz. Soalan kedua daripada Ustaz. Okey. Dia tanya, adakah seseorang itu tidak berjaya atas kerana ada dosa-dosa silam yang tidak terhapus dengan ibu bapanya? Tiada redha ibu bapa, adakah punca kita gagal? Jawapannya dah, tak payah jawab lagi dah. Datuk Sri Mahdi sesuai jawab soalan. Allahu Akbar. Okey. Sebenarnya redha ibu bapa adalah redha Allah. Murka ibu bapa adalah murka Allah. So kalau kita nak redha ibu bapa kita, nak redha daripada Allah, kita kena betul-betul taat, kita kena ikut apa cakap ibu dan ayah. Betul. Sampai dalam Al-Quran mengatakan kita tak boleh cakap pada ibu. Kan dia punya tahap macam nak parents tu, kita tak boleh sebut pun pada mereka. Betul. Punya nak kena taat pada mereka. Ada satu kisah, saya nak kongsi, ada seorang Tan Sri. Ini kisah benar yang dikongsikan oleh orang lain. Dia kata Tan Sri ni memang sangat berjaya. Satu ketika tu dia memang macam, walaupun dia banyak duit, dia macam rasa down, dia rasa macam tak ada, memang down tu lah. Business pun affected, and so on, memang down gila. So lepas tu dia pun berjumpa lah satu orang alim. Dia tanya, macam mana, kenapa aku jadi macam ni? So orang alim dia kata, balik rumah pergi minta maaf ke ibu. Dia kata balik rumah pergi, dia ada ibu lagi lah. Balik rumah pergi minta maaf ke ibu. So dia pun balik rumah pergi minta maaf ke ibu. Esok tu dia pergi jumpa, beberapa hari tu dia pergi jumpa beliau alim. Dia kata, aku dah minta maaf dah. So apa berlaku? Sama aja, aku masih tak tenang, aku masih teruk, bisnes tak bangun, bla bla bla. Balik minta maaf lagi. Kita dah minta maaf dah. So dia macam mana minta maaf? Dah minta maaf lah. Biasalah kita minta maaf ke orang, mak minta maaf. Macam tu je pun. So dia kata balik betul-betul minta maaf betul-betul. So bila balik dia pun korek. Mak, ada tak apa-apa yang pernah terguris hati ke sebelum ni, pernah lakukan sesuatu yang tak elok ke, pernah mak rasa slack ke hati? Bila korek, barulah mak dia buka story. Mungkin Ustaz pernah dengar story ni. Dia kata dulu waktu lepas SPM, hang suruh mak basuh jeans. Lepas tu mak basuh jeans, mungkin jeans lusuh ke apa ke, ambil jeans baling kat muka mak, kata orang tua tak berguna. Perkataan yang dia gunakan, dia kata orang tua tak guna. Daripada hari tu ni, lama ni, kisah lama ni, sampai sekarang mak masih ingat benda tu. So asbab daripada benda tu, Allah SWT tak bagi dia berjaya. Walaupun berjaya pun mungkin dia panggil sebagai istidraj. Apa maksud istidraj? Benda yang Allah tak redha benda tu. So bila ada duit pun tak tenang, ada duit pun tidur tak lena, ada duit pun macam tak best. Ada duit pun akan habis. And then kita struggle. Mungkin kita nak dapat duit pun kita sanggup menipu sebab dah komitmen dah banyak and so on, sebab benda slack something dekat ibu dia. So lepas tu apa berlaku, dia betul-betul minta maaf, mereka pun minta maaf, air mata mengalir, si anak dengan si ibu bla bla bla, dia minta maaf. Lepas tu beberapa ketika dia pergi jumpa orang alim lagi, dia tanya ke orang alim ni, alhamdulillah aku dapat ketenangan sekarang ni. Aku sangat happy sebab apa? Aku dah mohon ampun pada ibu, and keterangan yang Allah bagi. Sebab apa? Redha ibu, redha Allah. Kalau ibu redha, insya-Allah senang. Jadi masa depan. Jadi tentang dosa-dosa memang ada kemungkinan. Jadi dosa-dosa tu yang pentingnya kita minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan manusia yang bernama ibu dan bapa kita, dan kemudian minta ampun dengan Allah banyak-banyak, bertaubat, berazam untuk tidak mengulangi. Mudah-mudahan. Sebab yang paling mahal dengan mak ayah kita ni satu je, doa mereka. Doa dia ni sangat penting. Dia doa. Mak kita ni, dia sakit hati pun dia doakan kita juga. Tapi bila mak kita dah tak ada, kita akan hilang satu sumber doa yang sangat penting, iaitu mak kita. Mak kita, ya Allah, kau murahkan rezeki anak aku ini, ya Allah. Itu sebab mereka kecewa sangat bila kita ni dah berjaya,
kita lupakan mereka pun masalah juga. Jadi kena ingat tu, jangan lupakan mereka. Jadi soalan yang terakhir pada malam ini sebelum kita buat kesimpulan, kalau ikutkan semua suka ni nak tanya soalan, berlambak soalan ni. Kan? Tiba-tiba banyak kan. Selain usaha, apakah doa yang boleh diamalkan terutamanya di awal pagi? Booster Intan Sabrina dari FB page. Silakan. Saya. Okey. Awal pagi. Kanalah tanya orang yang berjaya. Bangun pagi adalah salah satu tips untuk berjaya. Okey, apa maksud bangun pagi? Saya beritahu, kalau orang tu tak bangun tahajud, maksudnya dia tak nak capai apa yang dia nak capai. Contohlah dia nak impian dia nak pergi Paris contohnya. Dia impian goal dia nak ke Paris. Tapi dia tak bangun tahajud untuk doa supaya Allah permudahkan. Maksudnya dia tak ada impian. Dia tak nak capai benda tu. Dia nak jadi jutawan contohnya. Kalau dia tak ada impian untuk jadi, dia tak bangun tahajud, maksud dia tak nak jadi jutawan. Semua soalan macam ni ya? Tak apa. So bila tu saya bangun pagi sebelum subuh untuk sekurang-kurangnya tolong adakan masa untuk bangun tahajud. Walaupun sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu sekurang-kurangnya lah. Kalau boleh lama sikit lagi sempoi. Sebab apa? Allah SWT beritahu Allah dekat dengan hamba dia sepertiga yang terakhir malam. Betul. Contoh malam ada 9 jam. Daripada isyak sampai subuh 9 jam contohnya. 3 jam, bahagi 3 jam yang terakhir tu Allah dekat dengan hamba dia. Betul. So kalau subuh pukul 6, pukul 3 sampai pukul 6 Allah dekat. So pukul 3 sampai 6 is the best time untuk bangun, untuk munasabah, untuk doa, untuk buat apa patutlah. Ingatkan munah kat Sarawak tadi. Okey. Boleh. So, yang tak ajak juga tu. Okey. Next dah tak ikut jaga Ustaz. So bila tu saya pagi bangun tahajud. Tu baru satu. Lepas bangun tahajud, solat sunat sebelum subuh. Betul. 2 rakaat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya-Allah. Punyalah dahsyat. Tolong tahu fadilat dia. Bila tahu fadilat baru semangat nak buat. Bila Calon kita suami. Bila kita tak tahu fadilat dia, macam itulah kita macam tak semangat nak buat. Betul. Subuh. Subuh kalau boleh Adam subuh berjemaah dekat masjid. Betul. Awak solat dekat rumah. So tu baru bangun pagi ni. Sebenarnya kalau tengok, saya pernah baca satu Richard Branson. Richard Branson yang multi billionaire tu kan. Dia ada bisnes Virgin, dia ada bisnes airline, dia ada bisnes telecommunication. Bila orang tanya kat dia, what's your success secret? Dia jawab satu je, Ustaz. Dia kata workout early in the morning. So untuk orang Islam sebenarnya solat tu sebenarnya workout lah. Betul. Kita workout sebenarnya. Untuk non-Muslim macam Indian ke apa, dia buat yoga, Chinese dia buat tai chi, masalah dia buat gym. So benda yang sama dia buat. Sebenarnya kita dah buat lagi awal, Rasulullah dah tunjuk lagi cantik pun. Timing pun the best pun. Memang time cantik. Saya ada neighbor Chinese. Ustaz bukan neighbor Chinese. Pukul 4 lebih Ustaz. Memang every day dia akan bangun. Bukanlah tahajud, untuk pergi gym. Memang dia akan pergi gym setiap hari pukul 4.30 pagi. Pergi gym. So kita dah tahu benda ni awal pagi. Okey, bila dah buat benda ni, Intan Sabrina tanya, bila dah buat benda ni, insya-Allah hari tu akan rasa sangat lapang, sangat panjang, sangat best, and apa yang anda nak insya-Allah Allah akan berkati. Dan kalau boleh saya tambah apa yang Datuk Simadi sebut tadi, Nabi pun sebut barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu satu. Begitu juga pagi kita boleh mulakan dengan sedekah. Sedekah ni kita tahu sekarang nak pergi masjid pun ada kekangan-kekangan. Mungkin kita wujudkan satu tabung di rumah. Bangun awal, jadi sebelum kita solat tu kita masukkan duit 20 sen, 50 sen, RM1. Niat nanti tabung tu dah penuh, nanti kita akan hantar ke masjid ke, hantar ke mana. Tapi bila kita letak aja, itu dinamakan sebagai sedekah subuh. Yang mana malaikat pada pagi itu dia akan terus laporkan catatan amal pertama kita sebelum subuh tu. Ya Allah, hamba-Mu ini telah memulakan harinya dengan bersedekah, ya Allah. Maka Kau perluaskan seluas-luasnya rezeki untuknya, ya Allah. Itu sebabnya. Dan begitu juga bila kita bangun awal pagi ni, satu keberkatan dia adalah kita memulakan hari, kita minta dengan Allah. Dan doa yang paling baik tanya, doa yang datang dari hati kita. Bukannya doa, panggillah doa apa panjang, tapi tak faham pun tak guna juga. Biar dia, ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, Kau murahkanlah rezekiku dan keluargaku, pun boleh. Ataupun doa yang paling simple, yang biasa kita amal, Allah mabarik lana
fima razaqtana wa qina azabannar. Ramai orang cakap, nak makan macam, sedangkan Allah membarik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kepada rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Itu doa yang terbaik. Baiklah, dan siapalah saya layan dalam satu soalan ni, kenapalah saya sentiasa ada sekatan dalam hidup? Memang kau ada sekatan, kau tak ada, kau nak jadi apa? Dan orang sekeliling sering iri hati dan cuba menjatuhkan saya. Itu biasa, dah cakap dah tadi. Manusia ni macam perangai. Kan ada orang tu dia mata tu sakit tengok orang lain berjaya. Kalau tak ada orang macam ni, elok ya semua. Kan? Assalamualaikum, salam, macam okey. Cucuk duit 10 juta. Senang untuk hidup kau. Faham? Kereta dah ada. Tak belum beli dah ada kereta. Lepas tu apa jadi hidup macam tu? Kena ada juga cabaran, kan? Balik rumah tiba-tiba dah ada bini walaupun belum kahwin. Contoh kan. Dia tak ada cabaran kan? Tak ada cabaran, dia kena ada cabaran, barulah indah hidup kita ni. Barulah kita boleh cerita. Bukan senang nak capai ni. Tapi ayah dulu nak kahwin pun dulu makan masa. Bukan senang. Akhirnya dapat mak kawan. Bayangkan, ayah pun sebenarnya nak jadi jutawan ni bukan senang. Ayah bermula daripada bawah, bermula dengan kapcai, kan? Kemudian abah dulu nak mohon, bayang orang gelakkan abah nak beli Jaguar, contoh, waktu umur 21 tahun. Dulu janggut ayah sampai sini je. Sekarang kau tengok siap sini di belakang lagi. Contohlah. Ini contoh. Maknanya dia menggambarkan kesusahan-kesusahan tu. Barulah. Itu sebabnya dalam satu pepatah Jawa dia menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Contohlah ayat dalam Mewah. Kau jangan main-main tu ayat dia. Yang indah dengan kejayaan tu bukan pencapaian, tapi perjalanan menuju ke arahnya. Boleh tak kata abang? Come on man. Jangan bagi alasan lagi. PKP yang menghalang kita mencapai cita-cita kita. Itulah. Lama dah tunggu diajak dalam macam motivasi FGG ni, tapi yalah. Mungkin inilah ruangnya yang ada. Okey, jadi secara kesimpulan tutup. Okey, so kesimpulan dia sebenarnya setiap orang mampu dan layak untuk capai impian. Yes. Jangan bagi excuse PKP ke, jangan bagi excuse dah terlambat ke, terlewat ke, usia dah umur 50 ke, usia Betul. muda sangat ke, macam-macam excuse. So hari ni tolonglah jadikan azam tahun baru ni untuk capai impian anda yang ada tertangguh dulu. Tolak tepi umur, tolak tepi keadaan, tolak tepi apa saja yang berlaku, tolak tepi anda baru kena buang kerja ke apa ke, tak payah fikir benda tu. Anda masih boleh capai impian. Kalau tak tahu apa pun, tak apalah, datanglah ke Financial Genius Group. Kami mampu membantu. InsyaAllah. Ingat, kejayaan itu ada satu, alasannya beribu. Betul. Anda nak yang beribu atau yang satu? Yang satu tu capai, kita ada alat, kita ada doa, kita ada usaha. Ingat, niatkan Allah, insya-Allah kita akan berjaya. Sudah lengkap kan? Confirm next slot. Yang main-main. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pastikan anda terus bersama kami. InsyaAllah kami akan bersiaran lagi dalam rancangan Sembang Terbang, bukan sekadar borak. Hang Sempoi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.